Ya, kita kembali lagi ke rancangan Rampai Pagi yang kami siarkan secara lintas langsung dari Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Tiba waktunya sekarang ini kita mengikuti segmen wawancara, segmen Raudah Hati. Bertepatan sekali betul ni Is. Kita ni melangkah ke bulan Ramadan. Kita ni ingin melangkah dengan hati dan jiwa yang suci. Jadi insya-Allah kita bawakan narasumber kita sudah pun bersedia pada kali ini, Puan Muizzah binti Abdullah, Haji Abdullah. Assalamualaikum Puan. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Okay. Manis pun mengenakan warna merah jambu. Terima kasih. Mungkin bertepatan sekali dengan ketenangan hati yang Betul. ingin dibawakan pada hari ini dengan pengisian menanai tabiat baik untuk meraih kebahagiaan. Silakan Puan untuk memberikan mukadimahnya. Tapi memang betul Nadirah ya. Memang kata orang sedikit sebanyak warna mempengaruhi emosi kita ni, jiwa kita ni. Dan inilah. Warna Puan sendiri memberikan ketenangan. Bijak sweet, memilih sweet. ya. Baik, silakan. Maaf saya mencelah tadi. Ya, silakan. Terima kasih Nat dan Is. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah kehadrat Allah SWT serta selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW kerana memberikan peluang kepada saya untuk bertemu lagi di Rampai Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang dinyatakan tadi, tajuk kalian ini ialah menanai tabiat baik untuk meraih kebahagiaan. Okey, sebagai mukadimah, saya akan menerangkan dua elemen utama di dalam tajuk kita ni pada pagi ini, iaitu mengenai tabiat dan kebahagiaan serta bagaimana kedua ini berkaitan di antara satu sama lain. Betul. Pertama sekali, tabiat di sini bukan yang biasanya kalau tani lambat bersiap kena tagur oleh suami kadang-kadang. Bertabiat je kita ni. Bukan itu. Yang saya maksudkan di sini adalah mengenai kelakuan dan keolahan. Makna tabiat adalah tingkah laku yang dipelajari dan dilakukan secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan. Perilaku lah tu. Perilaku. Ya. Sebagai contoh, di waktu pagi sebelum melakukan apa-apa, kita ni akan barus gigi dulu, cuci muka supaya rasa fresh. Sedikit exercise lagi. Supaya rasa fresh dan manis. Ya, betul. Manis. Ada yang sebelum melakukan apa-apa tugasan, mesti breakfast dahulu untuk mengelakkan parutnya daripada bernyanyi. Bernyanyi Bernyanyi. Ini adalah di antara rutin kebiasaan yang dilakukan secara conscious atau di dalam sedar sehingga menjadi habit kita ni. Okay, seperti yang kita ni ketahui, tabiat ini ada yang baik dan yang sebaliknya. Tabiat yang baik perlu ditanai kerana ianya memberi manfaat kepada kesejahteraan serta kesejahteraan keseluruhan kepada petani dari segi emosi, fizikal dan psikologi. Kebanyakan tabiat ini terbentuk tanpa disedari. Otak kita ni akan melakukan sesuatu tingkah laku secara autopilot. Dalam keadaan autopilot anitah yang kadang-kala menyebabkan kita ni kurang peka terhadap tingkah laku sehingga tidak sedar mana tabiat yang baik atau buruk. Tabiat negatif anitah yang akan menjadi benteng penghalang dari meraih kebahagiaan kerana ianya boleh menjadi sesuatu yang toksik. Mungkin ada yang tertanya, bagaimana tabiat ini boleh menjadi toksik? Ianya berlaku apabila tabiat itu menjadi suatu addiction atau ketagihan. Sebagai contoh, contoh saja, tidak ada kena mengena yang masih hidup atau meninggal dunia. Ada disclaimer lagi ya. Disclaimer. Okey, seorang yang mempunyai tabiat bersenam dan selalu pergi ke gym 3 kali dalam seminggu. Jika mereka jatuh sakit, mereka tidak akan merasa gelisah atau kecewa jika tidak pergi ke gym. Walau bagaimanapun, bagi seorang yang mengalami ketagihan bersenam, mereka akan bersenam dan melakukannya berjam-jam setiap hari tanpa mengambil istirahat secara betul. Orang yang ketagihan akan merasa bersalah, mudah marah dan gelisah sebab ia dapat ke gym walaupun sebenarnya ia kurang sihat. Anitah yang membuat tani rasa bad mood sehingga menghalang tani untuk merasa kepuasan hati dalam kehidupan. Mengikut positif psikologi, kebahagiaan ditentukan oleh 3 perkara yang mana 50% bahagian kita ni adalah tertakluk pada personality. Sama ada kita ni jenis optimis, orang yang sentiasa berbaik sangka, atau pesimis, iaitu orang yang berprasangka negatif. Manakala 10% daripada kebahagiaan adalah ditentukan oleh keadaan kehidupan seperti tempat tani dilahirkan, tempat tinggal dan sebagainya. Okey, teori sahaja. Lingkungan. Ini adalah teori. Lingkungan. Ya, kira-kira. Dan selebihnya 40% kebahagiaan itu ditentukan oleh apa yang tani fikirkan, lakukan dan katakan.
Menurut kajian tersebut, oleh sebab kita ni India dapat mengubah genetik masing-masing atau keadaan, tetapi kita ni boleh mempengaruhi pemikiran dan tabiat kita ni yang boleh membantu meningkatkan kualiti kehidupan. So 40% itulah within our control. What I'm saying is that tabiat tani itulah yang perlu boleh tani mengubah agar kita ni lebih berpuas hati dalam kehidupan. Satu perkongsian yang sangat membuka mata saya kerana selalu kita ni fikir tabiat ni adalah sesuatu yang conscious sahaja. Tapi rupanya ada juga tabiat-tabiat yang dihasilkan daripada subconscious mind ataupun minda suara sedar. Jadi ada perkara-perkara yang kita minda sadar kita ni mungkin ketagihan atau kita ni suka akan benda tu. Tapi kerana ia dilakukan di bawah minda bawah prasadar. Jadi kita ni rasa autopilot atau biasa. Jadi adakah soalan yang ditanyakan? Ya, betul, tentu sekali. Ya. Jadi mungkin dapat dijelaskan apakah kepentingannya pula, kepentingan untuk memahami dan meningkatkan kesedaran. Ini tadi mengatakan di bawah sedar. Nanti kesedaran kita ni untuk menangani tabiat seseorang itu pun macam mana? Apakah fungsinya? Okey, terima kasih kata soalan itu Is. Jadinya kenapa perlu kita ni meningkatkan kesedaran? Macam bis kita mengatakan tadi, Nat, sometimes habit ini berlaku tanpa disedari, automatic, autopilot. So that is okay. I think like over time menjadi satu kebiasaan yang menjadi unhealthy apabila yang memberi kesan negatif pada kita ni. Okey, so berbalik pada apakah kepentingan untuk memahami ni ya. Kenapa perlu meningkatkan kesedaran mengenai tabiat atau habit adalah kerana tabiat memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan kita ni. Terutama sekali jika kita ni berhasrat untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Apatah lagi pada bulan ini yang mana selang beberapa hari lagi kita ni akan berada di dalam bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Berbalik contoh tabiat harian adalah seperti saya gunakan contoh seperti memberus gigi ya. Setiap kali selepas makan sarapan, otak kita ni akan memberi isyarat bahawa langkah seterusnya adalah untuk pergi ke bilik air. Memori akan mengambil alih semasa kita ni meletakkan ubat gigi pada berus gigi, dan seterusnya secara automatik kita ni akan memberus gigi. Suatu baru mempelajari tingkah laku, proses ini dilakukan secara berulang kali secara konsisten pada masa yang sama setiap hari sehingga menjadi sebahagian daripada rutin harian. Proses berulang kali berkenaan telah menjadikan tindakan ini sebagai suatu kebiasaan. Sebaik saja kita ni meningkatkan kesedaran terhadap tabiat dan tindakan harian, kita ni boleh melakukan penambahbaikan di dalam kehidupan mengikut mana-mana yang dirasakan bersesuaian. Kepekaan terhadap tabiat adalah langkah pertama yang akan mendorong kita ni untuk mengubah tingkah laku kepada yang lebih positif. Setiap individu mereka tidak kadang-kadang Indah menyedari bahawa kita ni ada pilihan untuk mengubah keadaan kehidupan kita ni. Dan salah satu caranya adalah menukar mana-mana tabiat yang dirasakan Indah bermanfaat. So itulah kenapa yang penting itu kira kickstart. When we focus on our tabiat, it kickstart us untuk melakukan perubahan yang kita ni Indah sedar mungkin dia membawa bermanfaat kepada kita ni sebelum ni. Tapi kalau dari perkongsian Puan sendiri yang dapat saya simpulkan, langkah pertamanya mesti sedar dahulu, awareness. Ada tahap kesedaran yang tinggi untuk suatu perkara tu dan akhirnya membuat langkah-langkah untuk membuat perubahan itu. Tapi kalau kita ni lihat, kepentingan tabiat ini sangat besar dalam kehidupan kita ni. Tapi macam mana kita ni kan dapat membentuk tabiat itu sebenarnya? Mungkin dapat Puan kongsikan? Okey. Seperti saya katakan tadi, tabiat ini kita ni ada pilihan untuk memilih untuk melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Okey. Menurut kajian, tabiat sebenarnya mengambil masa dalam kira-kira 66 hari untuk ianya terbentuk. 66 hari, 2 bulan seminggu. Lebih kurang begitu. Ada juga yang akan menyatakan pembentukan tabiat boleh mengambil masa seawal 18 hari. Dan sebanyaknya adalah 265 hari. So ikut kepada seseorang itu. Betul-betul. Semua tabiat bermula sebagai sebahagian daripada psychological pattern atau dikenali sebagai habit loop. Yang mana prosesnya terdiri kepada 4 komponen, iaitu isyarat atau cue, keinginan, respon dan ganjaran. Saya akan menerangkannya lebih lanjut. Pertama, isyarat atau cue ini yang akan mencetuskan trigger,
kepada otak kita ni untuk memulakan tingkah laku baru. Otak akan memaklumkan bahawa terdapat ganjaran di sebalik tindakan yang dilakukan. Kedua, keinginan akan mendorong kita ni untuk melakukan tabiat itu kerana tanpa motivasi tiada tindakan baru akan diambil. Ketiga, respon adalah perbuatan yang dilakukan, tindakan akan dilakukan bergantung kepada tahap motivasi. Keempat adalah ganjaran yang boleh diperolehi dari perbuatan itu. Ia akan memaklumkan pada otak bahawa matlamat daripada tindakan ini sudah selesai, iaitu complete. Ini adalah penutup kepada habit loop berkenaan. Mari kita ni, mungkin cara saya menerangkan itu teknikal. Jadi saya bagi contoh. Mari kita lihat lagi terbayang. Kalau ada contoh lebih mudah lagi difahami kan. So mari kita lihat perkara ini dari sudut meminum kopi setiap pagi. Sebagai contoh bagaimana tabiat ini terbentuk. Okay? Apabila masuk ke dapur, cue-nya atau isyaratnya adalah mesin kopi. Kalau yang ada yang belum terdapat mesin kopi yang ada terletak di manalah di area dapur, sama ada dalam sedar atau tidak, melihat mesin kopi akan mencetuskan keinginan. Satu proses kedua. Melihat mesin kopi membuatkan kita ni membayangkan baunya, rasanya dan perasaan memegang secawan kopi yang panas. Apatah lagi saya terseliur kopi. Apatah lagi masa cuaca mendung, hujan lagi tadi. Nyaman rasanya memegang cawan panas satu. So keinginan ini membawa kepada tindakan untuk kita ni mengeluarkan serbuk kopi atau maksudnya coffee beans dan menghidupkan mesin bagi membuat bancuan kopi. Akhirnya bis kita yang keempat, proses keempat, memperolehi ganjaran yang dinantikan, iaitu secawan kopi panas. Pada keesokan harinya, ia menjadi habit apabila keinginan ini berlaku lagi. Dan inilah yang dimaksudkan the habit loop. So, mengetahui cara tabiat terbentuk amat penting untuk memahami kenapa kita melakukan sesuatu perkara. Macam Nat katakan tadi, kadang-kadang perkara ini automatic di bawah autopilot. Autopilot. Ini adalah sangat bermanfaat, terutama sekali jika kita ingin menghentikan sesuatu tabiat yang terbaik, seperti ingin berhenti merokok atau mengurangkan pengambilan lemak di dalam pemakanan, mengambil sugar intake apa tu. So, ini yang perlu kita tingkatkan kesedaran. Jadi walaupun penjelasan Puan tadi awalnya mungkin agak teknikal, dah terbayang, tapi selepas ada contohnya, kita ni boleh sudah terbayang sedikit sebanyak. Sebenarnya sangat berkait rapat dengan buku yang perkongsiannya selalu saya kongsikan dalam pagi kerana itulah buku nombor 1 kegemaran saya, Atomic Habits by James Clear. Jadi buku Atomic Habits James Clear ni sama dengan perkongsian Puan sendiri. Ia ada membagi tahu tentang cue, tentang trigger dan tentang reward. Jadi kalau kita ni kan mau membuat satu tabiat itu, kita ni fikirkan juga apa rewardnya, motivasi kan. Jadi sangat berkait rapat dengan buku yang saya suka dan sering saya kongsikan juga di Rampai Pagi. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian tadi dapat memberikan manfaat kepada kita ni, terutama sekali kalau dalam tabiat. Mungkin kerana itulah juga keistimewaan bulan Ramadan ini. Habit loop boleh stop, boleh di stop dan boleh diubah di bulan Ramadan kerana ada perbezaan-perbezaan tindakan-tindakan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi mungkin Puan ada kaedah ataupun tips untuk menanai tabiat yang lebih baik? Silakan Puan. Terima kasih Nat. Betul, habit loop itu adalah yang kadang-kadang that's the key untuk menghentikan apabila kita ni perlu menghentikan tabiat yang tidak sihat untuk kita ni. Jika tadi contoh sudah ada kan? Ini tipsnya pula. Yes, okay. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tidak semua tabiat adalah bermanfaat. Penting untuk menapis mana tabiat yang baik atau sebaliknya. Dengan cara ini, kita ni boleh berusaha untuk membina tabiat baik yang memberikan kesan positif di dalam kehidupan. Penting juga diingatkan agar tidak tergesa-gesa untuk melakukan perubahan yang dihasilkan kerana ianya tidak akan berlaku dalam sekelip mata. Sometimes we want result now. Macam dari result. Riak wajah Puan tu kan macam yakinlah dah akan yakin macam satu kan. Mungkin ada yang boleh sekali cuba try boleh berubah. Tapi ada yang kebanyakan lah. Setiap orang sebenarnya bergerak mengikut rentak mereka sendiri. So if seorang ni capat, dan ni dia boleh pressure orang ni perlu terus ikut rentak ini kan. So seorang kita ni adalah seorang individu yang unik. Betul. Terdapat beberapa cara untuk menanai tabiat baik, tetapi saya akan mengongsikan 5 saja. So pertama adalah tingkatkan kesedaran diri seperti yang dikongsikan tadi, mengamalkan kesedaran diri dan mengaktifkan bahagian otak
akan mengaktifkan bahagian otak yang disebut prefrontal cortex yang bertanggungjawab di dalam membuat keputusan, perancangan dan konsentrasi. So apabila kita meningkatkan sedaran, ada aktif dalam otak itu. Dan jika kita meningkatkan sedaran, ianya akan membantu ketani untuk membuat keputusan dengan lebih baik dan cekap. Kedua, self-care atau penjagaan diri. Masa ni trending self-care. Amalkan pemakanan yang sihat. Pastikan untuk mendapatkan tidur yang mencukupi sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam. Tetapkan had dalam penggunaan teknologi dan media sosial seperti tiada screen time sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur. Devices ketani mengikut kajian mengeluarkan blue light yang boleh mengganggu ketani, mengganggu kualiti tidur seseorang. Sebab tu perlu ada break sebelum tidur. Ketiga, dari segi peningkatan produktiviti, fokus pada satu tugasan pada setiap satu masa. Kajian telah menunjukkan bahawa multitasking adalah tidak sihat untuk kesejahteraan diri. Susun tugasan mengikut keutamaannya, mana yang penting dan yang paling hampir deadline-nya disiapkan dulu. Atau pecahkan projek besar kepada tugas kecil yang boleh diurus mengikut kemampuan. Ambil juga masa untuk berehat. Tetapkan peringatan untuk berdiri sekali-sekala jika sedang duduk, seperti 5 minit setiap 1 jam. Keluarkah dari area bertugas itu dan melihatlah persekitaran sekeliling. Keempat, dari sudut di tempat kerja, kita ni perlu belajar untuk bertanya. Jika tidak faham sesuatu, tidak salah untuk bertanya atau speak up. Kita perlu juga mencabar diri untuk bergaul dengan seseorang yang di luar bahagian atau pejabat. Mengenali orang baru di tempat kerja akan mewujudkan budaya tempat kerja yang positif dan membina persahabatan baru. Kelima, meningkatkan kualiti kehidupan. Pilih untuk bergaul bersama orang yang ketani percayai dan yang mendukung ketani. Bukan yang hanya ingin mencari kesalahan atau menjatuhkan ketani. Praktikkan positive self-talk untuk meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri. Cuba perkara baru yang di luar zon keselesaan, comfort zone. Ini boleh membuka minda dan meningkatkan keyakinan tentang keupayaan diri. Itu saja tips yang boleh saya kongsikan untuk menanai tabiat baik. Luar biasa sekali ya. Kalau tadi sebenarnya saya ada ekspektasi kaedah untuk menanai tabiat baik ini mungkin berkaitan dengan mental kali saja. Rupanya Puan pun ada menyentuh mengenai dengan aspek-aspek fizikal. Rupa-rupanya kerana aspek fizikal ini tentunya ada kaitan dengan aspek mental kita ni. Sebab itu ada pepatahnya aklus salim min jismis salim. Akal yang sihat itu adalah dari badan yang sihat. Jadi duanya berkait rapat ya. Tapi ya sedikit mungkin ada tambahan. Jika tadi yang dikongsikan Puan, saya terfikir itu lebih menjurus kepada dalam lingkungan pekerjaan ataupun situasi dengan mereka-mereka yang sama tempat kita ni bekerja. Macam mana kalau dengan keluarga tu, misalnya keluarga bermasalah misalnya. Jadi macam mana tu untuk ketani tidak ingin memiliki sifat yang negatif, tetapi lingkungan kadang-kadang memaksa ketani. Macam mana tu? Mungkin ada tips sedikit, ada contoh. Contoh. Saya rasa kalau perkara kebiasaan yang buruk misalnya. Untuk berkira bantuan untuk tips untuk diri sendiri penjagaan diri sendiri itu memang kalau ketani berada dengan persekitaran keluarga ada pengaruhnya kepada ketani. Pengaruhnya. Tapi berbalik kepada diri sendiri. Saya pernah diberitahu saya yang pernah mengajar saya dahulu, the only person you can control in the room is you. Saya berbalik semula cara ketani mengawal emosi ketani, reaksi ketani. Apabila orang pressure tani atau memarahi tani atau sekeliling itu tidak berkooperasi, ia berbalik semula kepada ketani untuk mengawal, untuk tetap kepada prinsipal ketani. Kukuhkan pada pendirian ketani. Kalau ketani merasa barangan ni betul, stick to that. Jadi maksudnya jadikanlah diri kita itu sebagai satu cermin yang bagus yang untuk keluarga sekeliling. Begitu. Kesimpulan yang baik. Jadi kalau untuk mengakhiri wawancara ni ada kesimpulannya kita ni Puan. Silakan. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, kadang-kala ketani terlalu biasa dengan cara ketani sehingga Indah mempersoalkannya. Betul. Barangkali kerana Indah sadar kepentingannya sebelum ini. Ada masanya ketani menerima keadaan sekarang seolah-olah ketani tidak ada pilihan.
frasa yang biasa didengar adalah aku andang sudah macam mana, atau keluargaku biasa macam mana. So biasa mindset itu tertutup. Indah lagi dapat diubah, aku ni umurku berapa sudah. Macam victim mindset Yes, victim ada macam itu yang kalau certain individu yang merasa victim terpulang, anda sadar bahawa dirinya tu ada kuasa. Okey, sebenarnya kita ni mempunyai keupayaan untuk berubah yang akan membantu meningkatkan kualiti kehidupan. Membina tabiat yang baik boleh mencipta perubahan yang bermakna dan positif, walau bagaimanapun perlu difahami bahawa untuk membina tabiat positif adalah proses yang memerlukan masa dan komitmen yang berterusan. Sebagai manusia, kita ni adalah makhluk yang sentiasa ada habit atau tabiat. Tabiat kita ni baik ataupun buruk akan membentuk sikap dan tindakan kita ni. Tabiat anitah yang akan menentukan sama ada kita ni berkemampuan untuk memperolehi kejayaan di dalam kehidupan ataupun kegagalan. Itulah saya punya kesimpulan. It goes back to us untuk semoga kita ni terus menanai baik, tabiat baik di dalam Malagia. Terutama sekali kita ni akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita ni akan menanai tabiat baik dalam bulan yang sangat mulia ini untuk meraih kebahagiaan yang diingini. Betul, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Puan Muizzah binti Haji Abdullah, merupakan pegawai kaunselor kita pada pagi ini. Alhamdulillah berkongsi informasi yang sangat berguna dan mudah-mudahan ia juga berguna untuk kita ni akan melangkah bulan Ramadan nanti insya-Allah ya. Orang tadi berinut ya, untuk merubah dan membentuk sesuatu yang baik daripada yang tidak baik semalam. Hari ini kita akan menjadi insan yang jauh lebih baik. Betul, harapan kita ni bersama. Terima kasih kami ucapkan di Rampai Pagi Puan sudi datang ke sini, ke studio. Kita ni berkongsi pendapat, bertukar idea berkenaan dengan tajuk kita, sangat bertepatan dengan menjelangnya bulan Ramadan ini. InsyaAllah kita bersua lagi Puan. Lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.